Selat Melaka mengendalikan 23.2 million barrel peti. Jangan ramai. Dan sekarang sudah ada tanda-tanda yang tidak sihat. Filipina menyatakan sesuatu yang menggerunkan Sabah bumi kami. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, nabi nasta'in. Qala qul lil muttaqin, qul a'udzu minaz zalimin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan Imam yang saya berikan al-fadil, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah saya bersyukur dapat bersama dengan para terima kasih. Alhamdulillah, syukur Allah Ta'ala dapat bersama dengan para jemaah sekali malam ini, dan saya diminta oleh jemaah untuk menyentuh tentang suasana geopolitik semasa. Dan kita juga dalam alhamdulillah dalam awal Syawal dan puasa 6 yang sebarang kali sedang kita sama-sama laksanakan. Mudah-mudahan dengan penuh perkataan, dan marilah kita lihat apakah yang berlaku dalam geopolitik semasa ini. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Maidah, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Shadaqallahu al-'azim. Dan bertolonglah kamu di atas kebaikan dan takwa. Jangan pertolongan di atas dosa dan permusuhan. Wattaqullah, dan bertakwa kepada Allah. Innallaha syadidul 'iqab. Dan Allah Maha pedih siksanya. Bila berdepan dengan hak dan batil, kita tidak ada tempat berkecuali. Kita mesti berpihak. Bila berdepan dengan hak dan batil, tidak ada tempat untuk berkecuali. Ada kadang-kadang negara dia berkecuali, bertentangan dengan ayat ini. Apabila kita berdepan dengan kebenaran dan kepalsuan, yang palsu harus ditolak dan yang benar harus disokong. Tidak di atas pagar, sebab di atas pagar Allah sebut dalam surah An-Nisa, muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula. Itu tidak. Kita menyambut hari raya, mula-mula kita lihat Gaza sebelum kita lihat Iran. Gaza menyambut hari raya dalam keadaan yang toyah. 2 tahun mereka dibom siang dan malam, dan inilah rupa mereka meraihkan Idul Fitri dalam keadaan toyah. Selepas mereka menunaikan solat Idul Fitri seperti kita, mereka melawat kubur-kubur para syuhada yang dimakamkan di tempat-tempat yang tertentu. Alangkah mereka terperanjat. Pemakaman ini ditumbuhi oleh bunga-bunga yang sangat cantik. Tiba-tiba dalam masa yang sangat singkat, mereka lihat bumi Gaza dipenuhi oleh bunga-bunga. Kebetulan kita masuk bulan Spring. Di hari lepas kita masuk ke bulan Rabi'ah, dan kita mula melihat bunga-bunga yang cantik, dan khusus di atas pemakaman para syuhada, bunga yang cantik dan terperanjat. Penduduk Gaza apabila sebelum ini mereka tidak menyaksikan demikian. Dan ditanya kepada Mufti Saudi, apakah sebab Allah tidak menolong Palestin, tidak menolong Gaza dibedil siang dan malam 2 tahun oleh Israel? Ini jawabannya. Dalam bahasa Arab, saya tak pasti apa kata-katanya, dia cuma dalam bahasa Inggris. Dia mengatakan Palestine are being punished by Allah for living tauhid dan sunnah. Sebab mereka telah meninggalkan sunnah dan tauhid dan karena melakukan bid'ah, maka Allah memberikan hukuman ke atas orang Palestin dan Gaza. Ini jawaban resmi daripada Mufti, dan dia dianggap sebagai orang yang paling alim di atas bumi hari ini oleh penduduk Mekah. Dan ini satu pandangan yang diberikan oleh penduduk awam. Mereka mengatakan orang Arab, termasuklah Jordan di sekitarnya, termasuk Saudi,
Syria dan sebagainya. Mereka tidak menolong Sunni. Dan mereka tidak menolong Syiah. Sunni tidak, sebab kalau Sunni mereka akan tolong Gaza. Tetapi mereka mengatakan Gaza dihukum oleh Allah sebab mereka meninggalkan Islam. Sedangkan orang Gaza perjuangkan mati-matian untuk pertahankan maksud Allah. Dan mereka juga tidak menolong Syiah. Iran sekarang. Kalau kita katakan mereka tidak tertolong Iran, karena Syiah, tetapi mereka juga tidak menolong Gaza di atas Sunni. Yang mereka tolong ialah Israel dan Amerika. Bersekutu dengan Israel dan Amerika. So, itulah suasana kita. Dan inilah sebagai mukadimah kepada persoalan apabila ada orang tanya kenapa kita tidak boleh bersatu. Bersatu mesti ada paksi keimanan. Sekiranya kita tinggal keimanan, tidak ada perpaduan di sana atau di sini, di mana-mana saja. Kita mesti ada paradigm. Kita mesti ada trust untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillah. Tidak ada tempat persatuan, tempat lain. Ekonomi akan hancur, bangsa akan hancur. Yang dapat kita bersatu ialah dengan tali Allah. Cukup menarik komen oleh orang komunis. Ini Menteri Luar Rusia. Menteri Luar Rusia mengatakan negara Arab di sekitar Gaza, mereka lebih takut kepada mereka daripada Allah sendiri. Saya tak tahu, ini ialah orang kafir. Orang yang negara komunis mengatakan ramai pemimpin Arab yang takut kepada Trump daripada takut Allah. Itu sebab negara mereka diberikan sebagai asas untuk bertapaknya military bases untuk Amerika. Dan kita menyambut Hari Raya ketika peperangan sedang berlaku. Peperangan di Iran sedang berlaku dan kita menyambut 1 Syawal. Dan Iran membuat ucapan. Ketika Iran menentang 15 sebuah negara. Secara resmi, Iran keseorangan menentang 15 sebuah negara yang dipimpin oleh Amerika, Israel, Kesatuan Eropah, NATO, sebut saja. Mereka bersatu, kali ini Iran mesti hancur. Sebab dia menghalang agenda besar yang sedang dirancang oleh US dan Israel. Antaranya lah untuk pembentukan Israel Raya. Iran menjadi kala ganti kapal pembentukan Israel Raya, maka Iran harus dimusnahkan. Ucapan Hari Raya lepas, ini Menteri Luar Iran. Dia terima kasih jadi terjemahan. Terima kasih kepada seluruh pencipta perdamaian, khususnya di Asia Tenggara. Dia sebut 3 buah negara, Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Bukan kerajaannya, tapi rakyatnya. Terima kasih kepada rakyat Malaysia. Terima kasih kepada rakyat Indonesia. Terima kasih kepada rakyat Brunei. Maksudnya dia tuju pada rakyat. Sebab pada masa sama dia mengkritik kerajaan Indonesia. Dia mengkritik kerajaan Indonesia yang lebih rapat dengan Israel. Dan itu dia kritik dalam majlis yang berbeza. Tetapi bila dia tujukan kepada 3 buah negara khusus, maksudnya rakyatnya. Rakyat yang paling ramai menyokong perjuangan Iran ialah orang pada Sunni Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, dan Brunei. Kita disebut sebab hubungan kita dengan, walaupun kita Sunni, mereka Syiah, tetapi hubungan kemanusiaan. Ummah yang berlaku seperti ini. Pada tahun 80-an, Iran sudah hampir mublis dan kita antara yang membantu. Dia masih ingat apa-apanya. Dia masih ingat pertolongan Malaysia terhadap mereka dan ada hubungan minyak apabila terusan ataupun selat Hormuz ditutup, Malaysia diberikan pelepasan antaranya. Alhamdulillah, dia ingat jasa kita lepas. Siapakah yang berjasa lepas? Tuan-tuan boleh renung kembali tahun 80-an ketika mereka sedang berperang dengan Iraq. Mereka memberikan senjata pada Iraq untuk hancurkan Iran dan ketika itu mereka hampir mublis. Kita memberikan pertolongan. Ini saya ambil hujung dulu, kemudian kita lihat ke belakang sedikit. Akhirnya dalam peperangan ini Amerika telah kalah secara mudah. Buktinya mereka minta Brunei.
perundingan maksudnya kalah. Secara taktikal, secara strategi, maksudnya bila Amerika superpower yang minta perundingan, maksudnya mereka kalah. Bagaimanakah superpower boleh kalah pada sebuah negara yang mereka anggap negara yang lemah kira? Dan dikatakan Trump mengatakan, I invited Iran for discussion dalam Ramadan ini. Saya minta kita berbincang tentang peperangan ini. Iran memberitahu saya bahawa the month of Ramadan there will not be discussion with the devil. Bulan Ramadan tak ada perbincangan dengan syaitan. Dan ditolak berkali-kali sebab mereka telah kehabisan senjata. Israel telah hancur sehancur-hancurnya. Berita yang keluar pada kita sangat sedikit sebab berita untuk menggambarkan kehancuran Tel Aviv, siapa saja pemberita yang keluarkan berita ini akan ditangkap 5 tahun penjara. Oleh sebab itu, apa yang kita dapatlah minimal. Kesimpulannya, penganalisis yang terkenal Scott Ritter mengatakan bahawa Iran is defeating Israel right now. Sekarang Israel dalam posisi kalah. Rakyatnya tidak ingin berperang lagi. Senjata sudah habis. Dan mereka perlu sokongan pada NATO. NATO menolak. Mereka minta Eropah untuk menolong mereka. Eropah menolak. Dan Amerika sudah, ekonomi telah hancur. US dollar telah jatuh. Emas telah jatuh. Dan sekarang krisis minyak yang sangat kena di Amerika. Maka mereka tidak boleh berperang lagi. Ini ialah kesimpulan. Kita lihat ke belakang. Begitu juga pembasis ini, kita lihat ini. Apa yang tidak diberitahu oleh media barat ialah Tel Aviv sudah sama rupa seperti Gaza. Gaza dihancurkan dalam masa 2 tahun, tapi Tel Aviv dalam masa 28 hari. Hari ini sudah masuk 28 hari. Hampir sebulan. Sudah hampir sebulan peperangan sejak 28 Februari tasat saya sampai hari ini sudah hampir sebulan, dan nasib Tel Aviv rupa dia sama seperti Gaza. Sawat bisawat, hancur, lebur, katastrofi, dan itulah yang disembunyikan. Tetapi pemberita ini dia kata saya ada kawan hantar gambar saya. Tuan tengoklah gambar yang berlaku di Tel Aviv. Exactly apa yang berlaku di Gaza. Gaza 2 tahun dan Tel Aviv hancur dalam masa 1 bulan. Kita lihat ke belakang. Apabila Iran mengisytiharkan wa'du sadaq, peperangan janji benar yang mereka telah bersedia 30 tahun. Setiap presiden mereka cuba menceroboh sejak dari Reagan lagi. Reagan gagal dan diikuti oleh presiden-presiden lain. Mereka bersedia sebab mereka dibaikot oleh dunia. Ekonomi dan politik, geopolitik. Dan dia berdikari. Tidak ada siapa tolong dia. Lebih lagi, negara Sunni mengatakan Syiah. Dan Syiah terkeluar pada Islam mengikut sebahagian pada mereka. Jangan tolong Syiah. Dan itulah yang menyebabkan Iran keserangan. Peperangan ini berlaku pada 28 Februari itu. 28 Februari pas. Peperangan 2.0 sebenarnya telah berlaku peperangan antara Israel dengan Iran selama 12 hari, beberapa bulan lepas, berakhir dengan kekalahan total Israel. Sekarang Israel bersedia minta supaya Amerika menolong untuk mengajukan Iran. Agenda Israel ialah untuk membentuk Israel Raya yang mereka klaim daripada tanah yang Tuhan janji kepada mereka, daripada Sungai Nil sampai ke Sungai Furat, termasuk Madinah dan Mekah. Itulah yang diklaim oleh Israel Raya. Dan satu persatu negara ini akan diambil, bermula dengan Palestin, kemudian Syria, Lebanon, dan Saudi juga akan diambil. Jelas mereka sebut secara terbuka, Madinah adalah bumi kami. Terbuka. Dan kebun-kebun tamar di Madinah itu kebun kami. Moyang kami yang menanamnya, kata mereka. Sebelum Nabi kamu datang, sebelum Rasulullah sampai ke Madinah, moyang kami Bani Quraidah, moyang kami Bani Khadir,
Bani Qainuqa. Khaybar, itu ulama yang kami, kata mereka. Dan kami klaim Madinah bumi kami. Bumi yang Tuhan janji pada kami. Itu sebab tuan bagi yang murah. Sebelum ini kita masuk ke Madinah daripada Mekah. Lil Muslimi faqat. Hanya untuk orang Islam masuk. Sekarang telah dibuat. Dan di sebelah Madinah, Masjid Nabawi, sudah ada sebuah kota. Kota yang besar, hanya 8 km daripada Masjid Nabawi. Yang terbuka, siapa saja boleh beli, termasuk kita di Malaysia. Tetapi yang banyak dibeli ialah orang Yahudi. Tuan-tuan boleh lihat mereka yang berkeliaran di Masjid Nabawi sekarang. Siapa? Ketika kita solat di masjid, kita lihat mereka berkeliaran di sekitar pasar yang ditutup. Mereka sebahagianlah Yahudi. Mereka telah benar-benar ingin mengambil Mekah dan Madinah. Dan mereka tulis buku Return to Mecca, Al-Audah ila Mecca. Tajuk besar. Tuan-tuan baca buku Al-Audah ila Mecca. Mereka klaim Mekah bumi mereka. Dan Saudi menyokong perjuangan ini. Ini yang kita tak boleh faham. Israel mengatakan kami ingin mengambil bumi kamu dan kami sokong kamu. Tak ada siapa boleh faham. Manakala Israel pula, Amerika pula ingin sedut minyak. Dua-duanya bersatu, yang satu untuk luaskan tanah, yang satu untuk sedut minyak. Dan mereka ingin menjadikan Masjid Aqsa sebagai kapital kepada New World Order. Siapakah New World Order? Nama asalnya lah Bani Qainuqa. Nama asal New World Order ialah Bani Qainuqa yang dihalal Rasulullah. Mereka berpadu dengan nama Zionis dalam kurun yang ke-19. Zionis tak indah nama dia. Kurun ke-20 mereka tukar menjadi New World Order dan menjadikan US dollar sebagai currency mereka. One currency, one world currency, one world leader, one world government, one world religion. Itu perjuangan New World Order dan Jerusalem menjadi pusat pemerintahan sedunia. New World Order, Masjid Aqsa harus diruntuhkan sekarang. Sekarang. Umat Islam tidur. Negara menyokong perjuangan Amerika dan Israel, sedangkan mereka isytiharkan bahawa kami ingin runtuhkan Masjid Aqsa. Hamas yang sedang berjuang. Mari kita bersama, wahai umat Islam. Kamu Sunni, kamu Syiah, ataupun apa-apa kamu. Masjid Aqsa kita sedang diancam untuk diruntuhkan. Mereka sebut sebagai the temple. Mereka sebut sebagai Sulaiman Temple. Mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Untuk digantikan dengan Masjid Aqsa. Sekarang, sebelum ini, mereka menghancurkan kami Sunni. Sekarang dengan Syiah pula. Bagi mereka Syiah Sunni sama. Selepas Sunni, Syiah. Lepas Syiah, sama ada Syiah dulu ataupun hancur. Sunni dulu hancur, tak kisah. Asalnya dua-dua bagi mereka Islam yang kalau sudah hancurkan. Inilah impian mereka. Daripada Sungai Nil ke Sungai Furat, ialah bumi impian mereka. Mereka kata tak cukup. Israel kata Iran harus kita masukkan dalam persatuan ini. Dan selama ini hanya Iran yang pertahankan Masjid Aqsa. Adakah negara Arab pertahankan? Sejak tahun 1947, Masjid Aqsa telah dijajah. Sejak itu Masjid Aqsa diceroboh tahun demi tahun. Siapakah yang membela? Yang membela ialah sebahagian rakyat Gaza. Pemuda-pemuda yang dinamakan Hamas. Yang mengusahakan topan Aqsa. Yang lain hanya lihat Masjid Aqsa diruntuhkan. Negara Sunni melihat Masjid Aqsa diruntuhkan. Tuan-tuan, Tucker Carlson memberitahu, kamu orang Islam, Sunni dan Syiah, kamu tak tengokkah bahawa Masjid Aqsa kamu akan diruntuh sekarang? Kamu masih tidur. Orang bukan Islam, peringat ke Islam. Dan mereka akan bina data temple, iaitu untuk menghancurkan Masjid Aqsa.
kamu Iran, perang Iran untuk Iran. Dia perang Iran untuk hancur mereka Australia. Kamu Sunni, kata orang Islam, bukan Islam tuan-tuan. Tucker Carlson bukan Islam, orang Amerika. Mengingatkan kita bahawa kamu lupa bahawa Masjid Aqsa kamu matlamat di perang Iran. Jatuh Iran, hancur Masjid Aqsa. Yang pertahankan Masjid Aqsa sekarang Iran, Syiah. Kamu Sunni, kamu bersama dengan mereka. Bukan saya kata. Amerika sebut. Betul tak itu? Tuan-tuan mikir. Pemimpin daripada Iran sampai ke seluruh kawasan ini. One world government ialah Netanyahu. Jatuh Iran, Netanyahu bangkit menjadi presiden. Antara cantuman sebab Netanyahu tak puas hati dengan bumi ini. Tambah dengan Iran. Barulah saya perhati. Kemudian kita kuaskan lagi seluruh dunia. Sebab kami adalah bangsa yang terpilih. Sya'alullah muhtar. Dan kita berhak untuk metadoli. One world government. Dan kita perluaskan ke Turki. Kita perluaskan ke seluruh utara selatan. Ejen-ejen kita telah bergerak selama. ISIS lah ejen kita. Dan mereka menggunakan ISIS untuk menceroboh seluruh kawasan di kawasan timur. Di kawasan Kaukasus termasuklah di Afghanistan, di kawasan Rusia, Tajikistan, dan seluruh kawasan Kaukasus. Ejen mereka lah ISIS yang dibina oleh Amerika, Israel, dan Saudi. Tuan-tuan semati. Aqsa telah ditutup. Hari ini lengkap berbantah lagi. Salat tarawih tidak dibenarkan. Dan kita bersalat Jumaat yang keempat di luar pagar Masjid Aqsa. Tidak berlaku sejak begitu lama. Pada tahun, tuan-tuan tahu ke dia? Masjid Aqsa tak boleh masuk sekarang. Tak tahu. Sebab kita bersama siapa? Juangan kita. Sudah 4 kali Jumaat 2 hari lepas. Tidak boleh masuk. Kita solat di bawah pagar. Ditutup rapat. Pada awal Ramadan 1 dan 2 kita boleh masuk tarawih. Tapi tak ramai. Pada malam keempat kelima sudah tutup sama sekali. Tidak ada solat tarawih lagi. Sebab mereka sedang menumpukan peperangan di Iran. Mereka jangka mereka kalah Iran dalam masa 3 hari. Selewat-lewatnya seminggu mereka kalah ke Iran dan Masjid Aqsa diruntuhkan. Dan mereka telah kepung Masjid Aqsa dalam konteks mereka ingin hancurkan dan bina Masjid Aqsa sekarang dengan Datuk Campbell. Orang Sunni masih bersama dengan Amerika. Ingin menghancurkan Masjid Aqsa. Tuan-tuan. Masjid Aqsa ditutup untuk solat Idul Fitri. Tak ada tafal. Kita tak siap. Dan kita silent. Takut kawan kita keras hati. Sejak berapa lama? Walaupun tahun 1967 juga tidak dibenarkan. Selain 1967, sudah 800 tahun kita berterusan memakmurkan Masjid Aqsa. Tetapi mulai sudah 4 kali salat Jumaat tidak dibenarkan. Maksudnya, Masjid Aqsa akan diruntuh bila-bila masa. Jatuh Iran, Masjid Aqsa akan runtuh. Dan tuan masih mengatakan, biarlah Amerika lawan dengan Iran. Biar salah mana-mana kalah tak kisah. Akibatnya Masjid Aqsa yang jatuh. Jangan main-main. Masjid Aqsa, masjid kiblat kita pertama. Umat Islam sudah berjumlah 2.3 bilion. 85 negara Islam melihat Masjid Aqsa diceroboh oleh Yahudi setiap tahun. Dan ini berita dalam Ramadan. 13 malam, maksudnya seluruh Ramadan yang mereka benarkan solat tarawih hanyalah beberapa hari. Dan Masjid Aqsa ditutup untuk 13 hari berterusan. Ini berita yang lepas, 2 minggu lepas. Sekarang sudah sebulan. Dapat. China memberitahu bahawa umat Islam, kamu tahu tak, di bawah Masjid Aqsa itu telah digali dan sudah ada synagogue yang besar di bawahnya.
Cuma tunggu untuk buat lapisan atas dan muncul sinagog yang baru. Sinagog inilah the temple untuk menggantikan Masjid Al-Aqsa. Kamu tahu tak? Cina je cakap. Profesor Cina cakap. Orang Islam tak tahu. Tak nak tahu. Tak kisah. Itulah sikap orang Islam kita Sunni. Tuan-tuan semati. Perjuangan yang dilakukan Iran, kami menolong Sunni. Hamas lah ialah Sunni. Kami melihat umat yang satu. Dan sekiranya Israel, Amerika kalah, Palestin merdeka insyaAllah. Palestin merdeka. Palestin pun tak sokong Palestin. Tuan-tuan, West Bank tak sokong perjuangan Gaza. Mereka mengatakan Gaza adalah pengganas. Tiba-tiba tuan-tuan memberi derma pada Palestin. Palestin tak sokong Gaza. Yang kita maksudlah Gaza. Yang kita bagi derma pada Palestin. Kita bagi pada kedutaan. Kedutaan itulah lawan Hamas. Tersalah sebab tak tahu sejarah. Kita nak tipu. Derma banyak-banyak maksudnya hantar ke Palestin. Hantar pada nak lawan Hamas. Sebab jahil. Tak belajar sejarah. Jahil bukan dalam agama saja. Dari geopolitik pun jahil juga. Perjuangan kami ialah untuk merdeka Palestin. Ini disebut oleh pemimpin baru Iran mengganti ayahnya. Ini pesahabat daripada Menteri Peperangan ataupun Menteri Pertahanan Amerika yang sangat benci pada Islam. Dia mengatakan Syiah ke Sunni ke, dua-dua kami tak kisah. Kami hancur ke Islam. Kami tak kisah Syiah ke Sunni ke, sekarang kami berkawan dengan Sunni, kawan-kawan dengan Saudi untuk hancurkan Syiah. Lepas tu kami hancurkan Sunni pula. Yang mana hancur lebih dulu tak penting. Yang penting yang dua-dua hancur. Sama dia akan hancur selepas dia tolong kami. Siapa dia kata? Menteri Pertahanan Amerika. Kita lihat Sunni dihancurkan. Saddam Hussein dihancurkan. Sunni yang seluruh dunia bergabung untuk hancurkan Saddam Hussein. Bangsa bersatu mengisyaratkan di situ ada senjata pemusnah. Maka seluruh negara Sunni bersatu untuk hancurkan Iraq, termasuk negara kita. Habis Sunni Iraq, kita hancurkan Syiah. Dan kita bersama dengan Wahabi untuk hancur dua-dua. Kemudian kita hancurkan Wahabi. Wahabi kita yang ciptakan. Bukan saya kata. Putera mahkota Saudi mengatakan, tanpa Barat, Wahabi sudah hancur. Wahabi muncul disebabkan sokongan Barat. Spread the Wahhabism was done at request of West. Disebut oleh, bukan saya, Prince Crown Saudi Crown Prince, yang kalau tidak ada Yahudi dan Amerika British ketika itu, Wahabi tidak akan berkembang sama sekali. Dana yang banyak diberikan oleh Ben Gurion ketika penubuhan Saudi dulu, dan British memberikan wangnya banyak melalui Perry Cox untuk kembangkan mazhab Wahhabism supaya umat Islam berpecah. Bukan saya kata, sejarah menyaksikan ini. Kita lihat lepas ini. Amerika cita-cita bukan untuk hancurkan Iran. Semua Islam, semua Muslim, tak kira mereka apa saja mazhab mereka, termasuk Wahabi, akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Tuan-tuan, negara Sunni Arab bersama dengan Amerika. Sedangkan jelas Amerika adalah negara yang penceroboh. Menceroboh seluruh dunia. Sejak Perang Dunia Kedua, mereka menceroboh senarai Tuan Lehat.
A'udzu minasyaitonir rajim. Wala tarkanu lil ladzina zalamu fatamassakun nar ma lakum min dunillahi min awliya tsumma la tunsurun. Jangan kamu cenderung kepada mereka yang melakukan zaliman, nescaya kamu disambar api neraka. Wahai Sunni, yang kamu bersama dengan Amerika dan Israel, ingat, mereka penceroboh, zalim, dan kamu sokong. Ayat Allah mengingatkan mereka. Fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya, tidak ada lagi sebarang pelindung selain Allah. Tsumma la tunsurun, kemudian kamu tidak ditolong lagi. Apakah mereka Iran melakukan percobaan seperti ini? Tidak. Tetapi kamu menentang Iran, menyokong musuh Allah. Di mana kedudukan kamu, wahai negara Sunni Arab? Itu sebab baru mufti kita sedunia. Sama dia Sunni ataupun dia Syiah. Umpamanya mufti Libya mengatakan bahwa takyah mazhab sekarang suasana sangat genting. Maksudnya UNSUR akan diruntuhkan. Dan Iran yang terakhir ia pertahankannya. Bersama dengan Hamas yang Sunni, Iran yang Syiah. Maka wajib untuk menyokong perjuangan geopolitik, bukan menyokong Syiah, menyokong Iran untuk pertahankan Masjid Aqsa. Dan Iran sekarang mewakili anda semua, kata mufti kita, mufti Libya. Dan mereka bukan seorang tuan, mereka ada satu jatah kuasa mufti yang melakukan ini, bukan individu. Resmi mewakili sebahagian umat Islam. Kita tanya mufti yang paling alim di atas muka bumi. Saya pergi Mekah hari ini, orang Arab saya, inilah orang yang paling alim yang masih hidup atas muka bumi. Apa dia kata? Bersama dengan sesama Islam tak ada senyum, tetapi bersenyum riang-riang dengan mereka. Maka saya, inilah perjuangan kita. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihadda jami' wa la taqarrabu. Ya, sila azabillah. Oke, alhamdulillah. Untuk kita paham apa yang berlaku sekarang, kita kena lihat sejarah. Ini sejarah penubuhan Saudi. Di sebelah kiri ialah Al-Malik Abdul Aziz, raja pertama. Saudi ditubuhkan oleh dua orang yang berbeda. Di tengah itu nama Perry Cox ialah ketua Yahudi sedunia. Yang sebelah kanan ialah Shakespeare, British. Yang satu Yahudi, satu British. Menubuhkan Mamlakah Al-Saudiyah Arabia. Dan asalnya sangat kecil bumi ini, hanya Najd, iaitu kawasan Zahra atau kawasan Riyadh sekarang. Tetapi tuan-tuan baca yang ditulis oleh Hamdah Fazli, wakil British dalam pembentukan Saudi. Allah takdirkan dia menulis Islam. Dan dia menulis buku Al-Layan Arabiyah. Baca satu baris demi baris Al-Layan Arabiyah, tuan-tuan akan tahu bagaimanakah perancangan Yahudi dan British untuk mengangkat Wahhabism sebagai alat pemecah umat Islam. Maka saya baca yang ditulis oleh Hamdullah Fazli, takut beliau masuk Islam, asalnya adalah intelligent British. Allah berikan dia hidayah, dia masuk Islam, dia tulis Al-Layan Arabiyah. Tuan-tuan baca Al-Layan Arabiyah, jangan percaya perkataan saya. Dan atas itulah maka lahirnya kerajaan Saudi yang terikat dengan perjanjian dan berjanjian dengan Israel, ketika itu belum nama Israel, dan perjanjian dengan Yahudism ataupun dengan Zionis dan British yang di bawah pengaruh Yahudi. Sekarang kita lihat siapakah Zionis sebenar. Siapakah New Order, dan dalam file Epstein baru ini mereka sebut Ba'lul, berhala yang mereka sembah. Rupa-rupanya yang mereka mengaku Bani Israel yang berada di New York sekarang, yang bekerja untuk New Order itu asalnya bukan Bani Israel. Mereka daripada Kazas, iaitu
keturunan daripada Ya'juj Ma'juj, yang sejak daripada zaman sebelum Islam mereka berpura-pura memeluk agama Judaism, dan mereka sebenarnya bukan Bani Israel, sedangkan Judaism ialah untuk Bani Israel. Mereka panggillah Tuhan yang bersebut Ba'du, yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas. Di Lebanon ada sebuah kota bernama Ba'labaki, tempat asal penyembahan Ba'lun ini. Rupa-rupanya mereka pengikut Ba'lun, dan struktur pada mereka ialah daripada agama yang mereka sembunyikan. Di luar mereka mengatakan mereka Bani Israel, sebenarnya mereka tak pernah Bani Israel. Termasuk Nabi Nahayu tak pernah daripada keturunan darah Bani Israel. Mereka daripada Kazas, yang sekarang sakit-bakinya ada di Azerbaijan. Ini Khazariah, iaitu bangsa Ya'juj Ma'juj, keturunan daripada Nabi Nuh AS, bersaudara dengan Turki. Turki ialah yang terkeluar daripada tembok, dan Kazah adalah yang terdalam tembok. Barangkali inilah yang bakal muncul akhir zaman, atau baru sekarang sedang muncul melalui orang ini. Wallahu a'lam. Allah menyatakan dalam surah As-Saffat, A'udzubillahi rajim, atadunna baldan wa tadunna ahsanul khaliqin. Nabi Ilyas menyeru kepada kaumnya, apakah kamu berdoa menyembah Ba'lat, iaitu berhala Ba'lat, dan kamu meninggalkan Allah pencipta sebaik-baik pencipta. Rupa-rupanya sekarang masih diikuti oleh orang Amerika. Kebanyakan Zionis ataupun mereka yang menamakan New World Order ialah penyembah Ba'lun. Dan kita tahu apabila pecahnya fail Epstein yang menjadi sebab serangan Amerika ke atas Iran baru ini. Inilah yang mereka sembah. Mereka sembunyikan. Dan mereka adalah penyembah berhala. Mereka mengatakan mereka adalah Israel, Bani Israel. Bukan, mereka tak ada benda dengan Israel. Bani Israel menentang mereka. Dan sebelum peperangan berlaku, Iran menyerang Ba'lul. Iran menyerang berhala mereka. Iran menyerang. Putin mengharapkan Ba'lul dengan mereka. Rupa-rupanya di Asia Tenggara pun ada kumpulan ini, pakaian mereka hitam. Sekarang bukan lagi agama sebagai persatuan. Cari persatuan anda. Dikembangkan seluruh dunia. Ajaran sesat yang masuk dalam berbagai-bagai persatuan. Ciri-ciri mereka pakai hitam macam saya. Kalau pakai hitam selalu cek belakang atas. Mereka tidak masuk pada dunia berhala lagi, tapi mereka akan masuk sedikit demi sedikit. Dan ini diwasanikan beliran, dan maka sangat-sangat marah. Lalu serangan pertama dilakukan oleh Amerika Israel ke atas Iran ialah Ba'lun minta darah wanita, kanak-kanak, untuk lebih kemenangan pada Amerika. Rupa-rupanya ada sebahagian anak-anak kecil yang dididik oleh Khomeini yang sesiasa diberikan pendidikan sebagai pejuang akan datang. Inilah yang dibom oleh Amerika. Sebab Ba'lun minta darah kanak-kanak perempuan. Dan Ba'lun ataupun berhala ini berjanjikan kemenangan dalam masa seminggu. Ba'lun mengatakan masa seminggu sudah lengkap hancur. Seluruh Amerika percaya. Maksudnya pemimpin-pemimpin yang menyerang kita percaya sebab berhala mereka beritahu. Berhala bercakap, tuan. Allah bagi berapa kali. Ataupun mimpi atas pangan, saya tak tahu. Tetapi berhala berjanji satu minggu hancur kira. Syarat korbankan anak kecil bapa. Maka peperangan pertama ialah anak perempuan dibom. Ialah sebab kehendak daripada Ba'lul. Saya sangka berhala sudah tidak ada. Rupa-rupanya yang menjadi asal sembah agama New World Order ialah berhala. Mereka makan manusia, tuan, dengan namanya. Bergelimpangan budak-budak sekolah usianya belasan tahun. Permintaan pada berhala. Maka bersamanya pemimpin sendiri. Pemimpin
Khomeini telah terkorban dalam serangan Islam. Rupa-rupanya dia tak sembunyi, dia duduk rumah dia. Saya tak letih, saya dah tua. Bila sampai ajan, qul la yusibana illa ma qaddarana. Bila dah sampai ajan Allah tak boleh lagi dah. Saya tak lari. Rumah dia kecil tuan. Kecil. Dulu pakai stiker ada. Itu ialah walaupun dia Syiah, kita tengok keadaan cara hidup yang sang kampung. Ini contoh pemimpin walaupun dia Syiah. Maka terkorbanlah pemimpin yang ikhlas ini. Ini rumah dia. Rumah dia, rumah kita lebih cantik lagi. Duduknya besi, batu kayu tuan. Bukan ada sampai cantik pun. Dia mati di sini. Pegang Quran. Dia Syiah, tapi Quran setiap hari. Kita suli. 3 hari tak pukul Quran Nabi. Bila kanak-kanak diserang, tuan-tuan. Siapakah yang kondem? Adakah Saudi kondem? Tak. Jordan kondem? Tak. Siapa kondem? Rakyat memang kondem, tetapi kerajaan resmi tak bunyi. Itu disebabkan bahawa ini ialah penggunaan terbesar kanak-kanak yang terpilih, hanya kanak-kanak perempuan yang dibunuh. Sekolah yang sangat belasan tahun, tuan-tuan. Sebab permintaan berhala. Mereka percaya berhala. Mereka menyembah berhala. Dan rahsia sekali muncul. Wahai Saudi, kamu Sunni. Kamu kondem tak anak-anak yang dibunuh? Kenapa kamu tak kondem? Jawapan mudah, sebab kami bersama mereka. Spain, negara bukan Islam. Ditanyakan bahawa bila Trump mengatakan kami serang Iran untuk bebaskan wanita mereka yang ditindas oleh Iran. Iran menindas wanita. Kata negara bukan Islam ini, Spanyol. Dia kata, kalau kamu perjuangkan wanita, kenapa kamu bunuh wanita? Kenapa kamu bom wanita? Bercanggah dengan apa sebab? Itu sebabnya Iran bagi antara kapal yang boleh lalu setelah Hormuz ialah Spanyol. Spanyol boleh lalu sebab dia simpati. Indonesia tak benar. Indonesia tak benar. Orang Indonesia jangan malu. Masih kapal tak dibenarkan oleh Soviet. Dibenarkan oleh Iran. Iran bagi warning kepada Indonesia. Sekiranya kamu iktiraf Israel, kamu nanti tahu akibatnya. Kita tak tahu. Kalaulah tak disebut oleh Iran, kita tak tahu. Iran sebut, kalau kamu iktiraf Israel, nanti kamu. Tuan-tuan, balasannya 2 jam tak habis malam ni, tuan-tuan. Bangunlah muda perang ni. Maka balasan pertama Iran ialah bom 12 army base di negara Arab, negara Saudi. Sama ada di UAE, di Qatar, di Bahrain, di Saudi, di Kuwait. Di kawasan yang ada base tentera Amerika dibom pada hari pertama. Hancur, lebur. Dan Dubai Airport tutup, Abu Dhabi tutup, Bahrain, Qatar, Kuwait, 110 military base bom. Dan mati bergelimpangan tentera Amerika. Masuk dalam masyarakat. Sampai sekarang tak keluar lagi. Hari pertama, tuan-tuan. Terperanjat dunia, terperanjat Amerika. Amerika istihad 3 orang tentera kita yang terbunuh. 3 orang dia kata. Malaysia apa sekut 3 orang itu. Sebab dia ambil berita CNN. Kena tipu. Ratusan yang mati hari pertama. Dan yang mati ialah pangkat-pangkat besar, tuan-tuan. Iran beritahu, kalian tetangga kami tidak serang kalian. Tetapi kami serang Amerika yang tuan-tuan bagi tempat negara tuan-tuan. Kami tak serang tuan-tuan. Kami serang base Amerika di negara tuan. Jangan marah. Kami dah bagi amaran berkali-kali. Tetapi tuan-tuan lebih berkiblatkan Amerika kepada jiran serantau.
dan kami tunaikan apa yang kami janjikan. Dan ditanya oleh pegawai kepada Menteri Luar Iran, kenapa Tuan menyerang jiran Tuan? Dia kata, kami tidak serang kami, tetapi mereka membenarkan Amerika menyerang kami di negara mereka. Kami tidak serang mereka, kami serang Amerika. Ya, mereka bagi bumi mereka untuk kami serang kami. Kami pertahankan hak kami. Itu saja. Serangan hari kedua bertiga hancur seluruh pertahanan Amerika di negara Teluk. Dan yang paling penting adalah radar. Bila radar telah dihancurkan, nak perang macam mana lagi? Tak nampak kapal terbang datang nak kita. Dan Amerika mengumumkan kalah, tarik diri daripada seluruh negara Teluk, telah lari daripada Qatar, Bahrain, Kuwait, UAE, Iraq, Jordan, Syria, semuanya telah keluar, dan tentera masih tak dapat diangkut masuk pakaian, masuk dalam kampung, dalam bertamat-tamat. Dan sekarang diburu oleh Iran. Berita tak sampai. Tak sebab tuan-tuan baca berita sana. Saya baca berita Arab. Antara yang terbunuhlah 12 jeneral mereka. Dia kata terbunuh 3 saja. Malaysia pun sebut 3 saja. Yang mati 1,000. Yang 12 jeneral mati. Ini pemimpin peperang yang merancang peperangan ini mati hari pertama atau kedua. Tak kalah. Macam mana tak kalah? Jeneral yang hancur. Dan antara yang kalah ialah tentera mereka yang bernama Delta Force. Tuan tahu Delta Force? Delta Force ialah komando terbaik dunia. Mati berapa ratus? 167 tak salah ya. 167 daripada Alpha Force. Kalau nak kawan Afghanistan, dia hantar seorang dia. Ini 167 mati bergelimpangan. Mereka sebut yang mati 3 orang sebismet. Dia tak pernah cakap bohong. Tak pernah cakap benar. Tuan-tuan. Dan Terhayu pun tak keluar berita lagi. Hidup ke mati tak tahulah. Anak dia pun, keluarga dia pun tak tahu. CNN keluar gambar ini. Bukan CNN. Al Jazeera. Al Jazeera dibatar siar gambar ini. Ini ketika dia mesyuarat. Di atas, di bawah dia telah dijatuh konkrit atas kepalanya. Sama hidup tak mati tak tahulah. Ini gambar yang disiarkan oleh Al Jazeera. Ceritanya tak dapat disahkan. Dia cedera parah. Kepalanya pecah. Ataupun sebahagian badan itulah pernah dibawa ke Cyprus. Cyprus tak terima body Netanyahu. Terpaksa dikejarkan ke Jerman. Maka dia berada di Jerman sekarang. Sama ada sebagai yang hidup atau mati wallahu alam, tetapi sudah parah. Gambar menunjukkan dia dihempap oleh tank konkrit. Dan lebih zon kita dia mati ialah sebab tempatnya diganti oleh sementara oleh Yazamir. Kalau dia ada takkan diganti. Dia diganti oleh Yazamir. Dan sekarang Mossad terpiakil membuat AI untuk membuktikan dia hidup. Kalau dia hidup betul, dia keluar TV cakap selesai. Sekarang terpaksa menggunakan teknologi AI. Yang bercakap tentang itu, dia pergi melawat situ bahasa ini AI. Kena tipu lagi. Indonesia kita kena tipu sepanjang zaman. Sebab berita tengok sini, BBC, Fox, kena tipu sepanjang zaman. Sejarah palsu sebab daripada berita inilah menjadi sejarah. Tentera mereka yang dihantar ke Iraq. Ini gambar benar. Seorang tak balik. Mati bergelimpangan, antaranya ditawan oleh Iran. Ikat dengan tali ya. Ramah sangat. Ramah sangat. Berapa ribu ditawan Iran. Nak perang macam mana lagi? Ini Delta Force, Delta Force yang disebut dalam filem seorang ni, Rambo datang ke Afghanistan boleh kalah seluruh Persia. Itu filem. Dalam filem Amerika menyelamat. Di luar filem dia kena diselamatkan oleh rakyat. Tengok
Apa pos ditawar oleh Taiwan? Berapa ramai? Berita ini semua ditutup. Tuan-tuan yang tengok berita Malaysia kena tipu. Sebab Malaysia pun ikut daripada CNN. Mana kita ada pemberita pergi sana? Banyak. Tak cukup kabar berobat. Disembunyikan. Rakyat Amerika mati untuk Israel. Dan apa disebut oleh pemimpin Iran? Oleh tentera Iran. Apakah kamu Amerika tidak sedar? Kamu datang ke negara kami untuk mati bagi pihak Israel. Sedangkan rakyat Amerika, teks rakyat Amerika, cukai rakyat Amerika digunakan bukan untuk membangun rakyat Amerika, tetapi untuk kegunaan Israel. Rupa-rupanya rakyat Amerika dijajah oleh Israel. Kita sangka Amerika negara merdeka, rupa-rupanya kamu dijajah oleh Israel. Tentera Amerika menjerit, menangis, minta tolong lepas. Dan kami sedar, kami berjuang untuk Israel. Kami nak balik. Selama ini kami dikatakan berjuang untuk Amerika. Bohong. Tentera mereka kata sendiri. Rupa-rupanya mereka berjuang untuk Israel. Dan kami keep dying for Israel. Oleh sebab itu, mereka tidak ingin berperang lagi. Tentera mereka aja ciri tak nak berperang lagi. Dan peperangan teruskan. Iran mengambil strategi yang cukup hebat. Hancurkan Haifa. Loji minyak terbesar Israel, Amerika di Israel dihancurkan. Lumpuh. Kemudian kawasan perdagangan ekonomi dihancurkan. Kemudian 30,000 misal dihancurkan oleh kapal, tak sampai ke Iran kot. Tak sampai ke Israel pun, tengah jalan dihancurkan. Semua berita itu tak keluar. 30,000 misal, tuan-tuan. 30,000 misal. Dan apa yang berlaku ialah jet pengebom Amerika yang paling canggih, yang tak dapat didetek oleh radar, ditembak satu persatu oleh Iran. Berapa banyakkah B2? B2 adalah simbol Amerika. Jantung B2 Amerika kalah. Telah ditembak. Kemudian ditembak ulat 16 F-16, F-16, F-18 yang ultimately F-35. Ditembak satu persatu oleh Iran, terperanjat Amerika, terperanjat NATO, terperanjat Malaysia. Sebab yang kita faham, F-35 tak boleh ditembak oleh siapa. Jatuh satu persatu. Teknologi siapa yang beri? F-35 jatuh satu persatu. Ini ialah simbol perbuatan mereka. Amerika tak percaya. Bohong, Iran bohong. Dia ingat orang bohong macam dia. Orang jahat nak ingat semua orang jahat lah. Itu sebab orang baik selalu sangka semua orang baik. Itu dia sebab kena tipu. Yang kena tipu bukan orang jahat. Orang baik macam kita lah kena tipunya. Yang jahat merasakan semua orang jahat. Dia kata amal Iran tipu. Iran keluar gambar. Dia kata radar tak dapat detect F-35. Tengok gambar beratan itu. Iran tunjuk selangsung. Saya tengok live dah tuan. Jangan tanya saya tengok mana. Kemudian kita lihat F-35 bukan satu tuan. Yang diumumkan oleh Amerika, kami turun sendiri. Kami tak ada tembak. Berapa buahkah F-35 yang ditembak oleh Iran? Kemudian rakyat mereka sudah menjadi rakyat Gaza. Hari Allah gantikan. Hari kita jangan kita angkuh. Hari masa tiba hari kita. Dulu mereka melihat Gaza menderita makanan, sekarang mereka pula. Mereka kelaparan. Sebab makanan tidak ada lagi. Supermarket habis makanan mereka. Mereka masuk dalam kubu. Misal roket Iran masuk tembus ke dalamnya. Mereka mati beramai-ramai dalam kubu. 100 meter ke bawah
pun boleh masuk lagi. Nak berhenti di mana lagi? Nak sembunyi di mana? Lari macam semut. Masuk Jordan, tuan. Masuk Jordan kawan kita. Nak masuk Gaza nak masuk tak boleh. Israel masuk boleh. Ini sikat Sunni. Ini macam semut, tuan. Gambar, tengok. Orang Israel lari. Dan gambar ini siapa dia? Siap di Israel kena tangkap 5 tahun. Lagi kepada Israel macam semut. Benar-benar lari dah, tuan. Sebab masuk dalam bunker pun tak selamat. Dan mereka cari kapal keluar. Benar-benar keluar. Kalaulah Israel itu bumi mereka tak lari apa. Dan Israel itu sebenarnya bumi prostitusi terjajah. Itu sebab mereka tak sayang. Mereka lari dia. Apa yang berlaku ialah yang memeranjahkan gol minggu lepas ialah tempat simpanan nuklear Israel, tempat yang paling ketat jagaan 3 lapis udara, pertahanan udara. Ada Iron Dome, ada berbagai-bagai lapisan, ada 3 lapisan yang mereka telah dimasuki dengan mudah oleh tiran memecahkan sebahagian daripada logi daripada domena, iaitu tempat nuklear mereka. Dan ini ialah 21 Mac. 21 Mac, Dimona dan Arak telah ditembusi oleh roket Iran, dan ini Amerika tak percaya. Rusia pun tak percaya. Bagaimana kata lagi orang boleh masuk kawasan yang paling tetap dijaga? Kalaulah F-35 jatuh, B-2 telah ditembak, Dimona telah dimasuki oleh Iran, maksudnya harus mengaku kalah sekarang. Tak ada lagi dah tempatan. Dan Israel telah panik. Rupa-rupanya Iran telah malfunctionkan semua pertahanan langit Iran. Langit Israel. Langit Israel sekarang terbuka, dan bila-bila masa Iran boleh hancurkan seluruh Israel. Ini berita yang tak sampai pada tuan. Dan Iran mengatakan, wahai Palestin, segera kamu untuk ambil Tel Aviv sekarang. Sekarang Israel telah lari dan bersedia untuk mengambil Tel Aviv. Sampai ke Malaysia berita ini? Tak sampai. Ini jelas Director Kepala Nuklear Israel mati pada hari itu. Hari yang diserang oleh Iran, mati berkelimpangan. Dan dialah Kepala Besar Nuklear Israel, rupanya perempuan. Dan tuan, hati-hati. Bila nuklear bocor, bukan Israel mati, Jordan boleh mati, Lebanon boleh mati, seluruh Sunni boleh mati. Tetapi yang Iran pecahkan hanya Lebanon. Nak beritahu pada kami pecah, tapi kami tak pecah semuanya. Kami pecah sipi-sipi. Sebab kalau kami pecah, ini bukan saja Israel mati, seluruh negara Teluk akan berakhir. Dan ini pun akibatnya cukup banyak. Berapa ramai kami mati hari itu? 21 Mac, hari kita sambut Hari Raya di Malaysia, seramai 5,100 tentera Zionis mati hari itu. Dan 16,000 yang lain terkorban. Rakyat awam terkorban. Sebab bila nuklear pecah, tak kira siapa. 16,000. Ini berita Iran ni. Berita Amerika 3 orang. Masih 3 orang sampai hari ni, 3 orang lagi. Tuan sebut 3 orang ya? Tadi 3 orang lagi. Ada 3 orang lagi. Berita kita pun 3 orang lagi. Kena tipu Malaysia. Dah lah. Tahu bahasa Inggeris ya? Bahasa Sepanyol tak tahu. Rusia pun tak tahu. Perancis tak tahu. Arab pun tak tahu. Memalukan. Baca Quran pun dengan terjemahan lagi. Islam sudah 500 tahun. Maafkan saya tuan-tuan. Kalau marilah last pun tak apalah kali ini. Apa yang berlaku ialah langit Israel telah terbuka. Mereka kata Israel,
Malu superpower surrender. Langit Israel telah terbuka, boleh hajur bila masa. Tidak ada yang dapat melindungi. David Sling telah hancur, Iron Dome telah hancur, apa lagi? Ada 3. Hima pun hancur. HIMAR, pertahanan terbaik Amerika, yang dibawa sekarang daripada Ukraine ke Israel, pun hancur. Langit terbuka, dan sekarang Iran dominan dalam peperangan ini. Dan Iran menggunakan sokor satu. Kata Iran, ini kami guna yang expired. Kami belum keluar lagi yang sebenarnya. Ini yang kami buat 30 tahun lepas ni. Yang expired ni. Expired. Yang expired sudah hancur, tuan-tuan. Kami boleh pergi jauh lagi. Kami boleh berperang 2 tahun berterusan. Kalau kita berperang seperti hari ini, kami boleh tahan 2 tahun. Amerika sudah habis peluru. Israel telah habis peluru. Bukan saja habis peluru, senjata habis tenteranya. Nak perang macam mana, tuan? Dan berdamai maksudnya adalah tiba-tiba burung datang di langit Israel. Duk tembak. Radar tengok ini adalah roket. Subhanallah. Dia tak boleh beza antara burung dengan roket Iran lagi dah. Dan dia confused. Ini sebelum hancur. Ini sebelum radar hancur. Bila hancur tak kira dah. Tak ada apa-apa lagi. Sekarang tempat yang paling sensitif ialah Selat Hormuz. Ini tajuk kita sebenar. Apa mula? Tadi mukadimah. Boleh pergi lagi, tak? Beritahu, tak sanggup saya berhenti. Di sini ialah nadi nyawa minyak dunia. Namanya Selat Hormuz. Ditutup oleh Iran. Dia janji. Ganggu saya tutup. Ini bumi kami. Pertahankan diri. Dan ingat, tuan, berapa besarnya kuasa Hormuz ini. Dalam Perang Dunia yang pertama, bila Mesir ambil Terowongan Suez, maka kalahlah British. British kalah antaranya sebab Terowongan Suez diambil dimiliki negara oleh Mesir. Sekarang Selat Hormuz diambil alih oleh Iran. Maksudnya sejarah Perang Dunia Pertama, kedua akan berulang dalam masa sekarang. Dan Amerika ingin mengambil 6 buah pulau yang berada di kawasan Selat Hormuz. Oleh sebab itu, sebab di sinilah tempat import minyak Iran 90% daripada kawasan inilah yang menjadi tempat peluangnya minyak. Walaupun minyak yang masih perlu diproses. Dan serang Iran. Kata Presiden Amerika kepada komander mereka, tentera laut, kami tak pergi, kami pergi kami mati. Ini ialah komander mereka, Admiral mereka, Albin Hodi namanya. Pertama kali tu siapa mereka? Panglima perang menentang Presiden. Apa maksudnya? Kalau pergi mati, lebih baik kami tak pergi. Pecatlah saya. Pecat, tak kena pecat dah. Kena pecat dah. Admiral kena pecat sebab nak lawan macam mana kapal USS Abraham Lincoln berkena. Amerika berkena. Ford berkena. Kemudian yang ketiga pun kena juga. Takkan kami pergi. Kami kalaulah USS Abraham Lincoln pun terpaksa undur, takkanlah kami boleh lawan Iran dan dipejak. Apabila jet perjuang mereka F-35 ditembak oleh Iran di atas Selat Hormuz. Dan akibatnya lah kejatuhan indeks ekonomi yang sangat-sangat tenat. Mereka sudah bankrupt. US dollar telah hilang kuasa selama ini. Dan apa yang berlaku ialah kejatuhan bila lagi BRICS mengambil alih. Bayaran untuk minyak dengan yuan China. Sebab satu mata wang baru ialah BRICS, ialah sebagai untuk lawan US dollar. Dan itu sedang berlaku sekarang. Hari ini, tuan-tuan, semalam
Amerika rugi 1 triliun dalam stok pakai dia. 1 triliun satu hari. Bankrupt Amerika dengan power selah kamus. Minyak, nanti minyak 20% minyak dunia daripada kawasan ini. Dan emas jatuh menjulang. Perancis yang selalu bersama Israel minta tolong lepaslah kapal Israel. Kapal kami Perancis minta tolong. Ini jawapan pemimpin Iran. Kalau kamu nak suruh kami lepaskan kapal kamu, halau embassy Israel kepada Perancis. Dan kamu buktikan kamu halau, kami gunakan. Dan oleh sebab itu, kamu tak perlu harap untuk lepas kapal kamu. Sebab kami tak nak bercakap dengan orang yang dua muka. Kamu hypocrite. Siapa cakap begitu, tuan? Cakap hypocrite pada Perancis yang antara superpower di dunia. Akibatnya kita juga di Asia Tenggara 400 setemennya telah ditutup. Ini minggu lepas. Ini. Kemudian harga minyak di Amerika naik ngejolak. Naik ke atas. Ini juga minggu lepas. Thailand habis. Thailand hampir habis petrol, diesel. Orang Malaysia kalau pergi terkandas sebab mereka tak jual petrol lagi. Jual sangat sedikit. Sebab apa? Kapal minyak Thailand dibedil oleh Iran. Sebab rupa-rupanya, tuan, yang banyak menolong Israel lah Thailand. Rupa-rupanya ratusan ribu rakyat Israel yang lari masuk Thailand. Satun, namanya Pak Satun. Kenapa mereka pun di Satun, tuan? Lebih ramai penduduk Israel daripada orang tempatan. Sebelah Kedah. Apa tujuan mereka masuk? Dan sekarang berita ini tak keluar. Itu sebab kapal yang nak tembak. Jangan cakap orang lain. 400,000 orang Israel lari daripada Israel masuk Thailand. Saya dibahamkan masuk ke Satun. Saya dibahamkan. Benar tak benar, tuan cari. Kenapa Thailand? Petani di situ, tuan. Pejuang petani di situ. Dan rakyat hidup susah, tuan. Sekiranya peperangan ini berterusan sebulan lagi, kita tak dapat gambarkan apakah yang berlaku. Singapura juga terkesan. Sebab Iran mengatakan kami akan serang embassy Israel di Singapura. Kami akan serang embassy Israel di Filipina. Kami akan serang embassy Israel di Thailand. Iran bercakap tegas. Tak berselindung. Tak perlu berselindung lagi. Awak. Maksudnya minyak Singapura tak boleh lepas. Minyak Indonesia tak boleh lepas. Minyak kita juga mahal. Dan diesel kita berapa ringgit? Ini RM4. RM5 sekali. Atau termahal dunia. Dan alhamdulillah, ini berita Iran. Dia kata ada pemimpin Malaysia bincang supaya kapal mereka lepas. Dan Perdana Menteri Malaysia berbincang. Tapi yang salahnya gambar. Gambar salah belada. Gambar salah belada. Iran masih ingat ini orang Perdana Menteri kita. Allah, salah faham. Iran ni tak ikut perkembangan langsung lah. Malu kan. Maafkan saya, tuan. Ini berita Iran. Berita Wawa Iran. Ini Perdana Menteri Malaysia yang telefon, sebab telefon tak nampak. Iran, terima kasih Malaysia. Kami berikan kapal anda sepak sejarah anda dengan kami. Anda pernah bersama kami untuk mendekatkan Syi'i dan Sunni. Terima kasih. Ketika tahun 80-an, kami appreciate. Sabar dia dulu. Bekas pemimpin belajar kita dulu.
Ekonomi bukan saja di luar Iran, di Iran sendiri. Sekarang Presiden Amerika mengatakan supermarket di Iran ataupun kedai-kedai runcit di Iran, rakyat Iran boleh ambil makanan, bayar lepas perang nanti. Hebat tuan-tuan. Bayar lepas perang. Tulis buku 35. Hebat Iran tuan-tuan. Tuan-tuan pernah pergi ke Iran tak? Kita masuk restoran, kita kena keluar, dah bayar. Siapa boleh bayar? Tak tahu siapa dia. Itu Iran. Gentleman tuan. Kita benci dia Syiah, tapi jangan lupa dia adalah umat manusia sama kita. Kadang-kadang dia mewakili Islam lebih rapat daripada kita sendiri. Ini ialah komander ataupun panglima perang Amerika beritahu kepada Presiden, kita sudah kalah. Amerika is losing to Iran. Senjata kita sudah habis. Sekarang istiharkan kita kalah. Takkan sebab bawa nak kalah. Kita berunding lah ya. Kita berunding. Mari kita buat ceasefire. Ceasefire Amerika maksudnya kalah. Kalau menang tak akan ceasefire. Jangan kena tipu lah. Orang Malaysia apa percaya. Bagus Amerika nak ceasefire. Kalah lah tu. Apa jawab Iran? Bukan. Kami tak bincang dengan syaitan. Kami tak bincang. Kami yang tentukan bila peperangan akan berakhir. Bukan anda. Kami. Anda yang menyerang kami. Kami yang menentukan bila peperangan akan berakhir. Berani. Adakah ada sebuah negara yang berani macam Iran? Saya kagum dengan menteri luar dia. Cakap selambat pada. Tetapi mantik sangat tinggi. Bila pemberita tanya dia, tak boleh jawab lagi. Pemberita terpiak-piak sebab dia jawab mantik. Saya penulis mantik, tuan. Saya mengajar mantik di universiti. Mantik, kalau kita guna mantik sebenarnya, macam Al-Ghazali. Al-Qirs dan buku-buku yang tulis Al-Mihaq oleh Al-Ghazali ialah bagaimana berdebat. Ghazali bakal debat. Dan saya diminta oleh universiti mengajar mantik Al-Ghazali. Dan Ibn Rushd. Dan saya lihat dia menggunakan mantik. Memang bilang mantik. Dia bilang mantik, pasti mantik, tuan. Saya pun mantik juga, tapi tak pandaunya dia. Dan dia jawab dengan selamat. Dia kata peperangan ini kami tentukan bila berakhir. Itu mantik yang tak boleh kata apa lagi dah. Mantik kalau kita jawab dengan kaedah tentu, tak boleh jawab. Dan Al-Ghazali banyak tulis Al-Mihaq bin Nazar. Al-Mihaq bin Nazar ialah satu dari buku kajian PhD saya. Dan Al-Mihaq ialah bekas Perdana Menteri. Kami dah beritahu Iran tak boleh dikalahkan. Kalaulah Iran boleh dikalahkan, dah 6 Presiden Amerika akan kalahkan dia. Tak ada satu pun Presiden Amerika yang berani lawan Iran. Kami Trump yang bodoh. Maka terkiak-kialah Trump. Dia kata kita nak berunding Iran. Iran kata tak pernah kami berunding pun. Rupa-rupanya dia berunding dengan cumi. Dah jadi gila. Dah gila. Memang gila takkah? Doktor confirm dia gila. Dan sejarah Vietnam berulang di Iran. Tuan lihat, tahun 17-an, ketika Johnson, mereka kalah di Vietnam. Bila Amerika menang, tuan, Amerika kalah di Afghanistan. Amerika kalah di Pakistan. Amerika kalah di Somalia. Di Somalia paling memalukan. Amerika kalah pada Somalia. Amerika kalah pada Cuba. Bintu Amerika menang. Amerika menang sekali ketika mereka bom atom di Hiroshima. Mereka menang. Itu sekali. Yang lain semua kalah. Tuan-tuan kena bohong. Bila mereka menang? Beritahu saya. Karena orang mana mereka menang? Memang sejarah lapang mereka kalahkan British. Itu sebelum mereka. Sebelum 1740-an. Mereka kalahkan British sekali. Mereka merdeka. Itu benar. Lepas tu mereka kalahkan Jepun. Jepun menang 5 tahun. Mereka kalah pada Jepun 5 tahun. Dan mereka menggunakan bom atom yang dilarang oleh dunia. Mereka hancurkan wanita dan kanak-kanak di Jepun. Mereka tak lawan
tentera Jepun. Jepun tidak kalah dalam peperangan, tetapi mereka hancurkan kanak-kanak dan wanita di Hiroshima dan Nagasaki. Tuan-tuan, dia istirahat, dia menang. Mereka kata kami telah menang. Dia 9 kali dah sebut. Dalam seminggu 9 kali dia sebut dia menang. Biarlah orang gila cakap apa-apa, kita biarkan. Kata Iran, 47 tahun dunia boikot kami survive. Sekarang Eropah dunia baru 20 hari, sekarang perlahan lagi. Peperangan berlaku. Ekonomi hancur lebur. Dan kami boleh sabar, dunia tak sabar ke? Dia pilih kita pula. Amerika ajak dunia bersama untuk hancurkan Iran. Mana berani? Cara dia lah false flag. Buat jahat bagi pihak orang baik. Sebagaimana 11 September di Amerika, Yahudi confirm mereka lakukan, mereka duduk kosong London dan mereka hancurkan 3 buah negara Islam. Yahudi confirm kami lakukan, itu false flag. Sekarang mereka ulang false flag kepada sekarang. Mereka serang base Amerika. Siapa dia serang? Israel. Dia kata Iran lah. Dia kata Iran serang base Amerika NATO di Diego Garcia di Laut India, dan marilah semua NATO dan Eropah bersatu hancurkan Iran. Sebenarnya yang bom ini ialah Israel. Itu cara false flag. Dan oleh sebab itu NATO, marilah tolong kami. NATO kami. Kamu tak boleh lawan, superpower tak boleh lawan dengan Iran. Takkan kami NATO boleh lawan? Kami dekat Bosnia, apa kami kalah? Tak tahu. NATO kalah di Bosnia. Berita yang kata ialah NATO yang mengalahkan Serbia. Bohong. NATO yang kalah di Bosnia. Tuan-tuan tak tahu kisah sampai sekarang. Cari kisah NATO kalah di Bosnia. Dengan Bosnia apa kami kalah? Dia mengaku. Itu sebab Bosnia peperangan berarti sebab NATO yang kalah. Rupa-rupanya tentera Islam telah bangkit di Bosnia, menyebabkan NATO kalah. Selamat nak Islam di Bosnia. Tentera kita pun tak tahu ada bekas pencil lawan saya pasal peperangan di Bosnia. Dia pergi Bosnia, tapi dia pergi sebagai tentera pengaman. Dan NATO kata Iran, kami boleh bagi kamu kembali Greenland sebab Amerika nak rampas Greenland. Kedai besar. Kata Presiden Brazil, Amerika sudah gila. Dia nak ambil Greenland, dia nak ambil Panama, dia nak ambil Venezuela, dia ambil Cuba, dia nak ambil Iran. Semua negara berdaulat dia nak ambil. Lepas tu dia nak ambil Canada, dia ambil Mexico. Orang gila ini. Bukan saya kata, Presiden Brazil kata. Tua-tua tak nampak gila kata. Kita sambut dia sasaran ni, jangan menyesal. Iran kata kami boleh bagi NATO, tak payahlah kamu masuk sebelah mereka. Kami boleh bagi kamu Greenland. Iran akan beritahu asal kamu duduk diam-diam itu ya. Sekarang mereka serang Turki. Siapa serang? Israel. Dia kata Iran serang Turki supaya Turki serang Iran kembali. Kemudian dia serang Oman. Dia kata Iran serang Oman. Yang serang Oman ini Israel. False flag. Jangan tuan kena tipu lagi sekali ini. Dan negara Arab sudah hampir tertipu. Antara tertipu ialah Saudi. Sebab yang hancurkan minyak Saudi ialah Israel. Dia kata Iran, maka sekarang Saudi nak lawan Iran pula dah. Dan hasrat Amerika telah tercapai. False flag. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang Indonesia dengan Jordan sama-sama seru supaya nak condemn Iran serang negara Arab lah. Sudah termasuk dalam perangkap dua-dua ni. Dua-dua kita ingat cerita beberapa termasuk perangkap Yahudi. Tetapi ketika Amerika serang Iran, Yahudi, Israel serang Iran, mereka tak condemn. Di mana duduknya kita?
Tuan-tuan, sekarang Iran sudah musnahkan semua base, military base di negara Arab. 12 negara Arab yang menjadi host kepada Amerika telah dihancurkan. Kalaulah mereka berfikir, supaya mereka berfikir, mari kita sama berfikir. Sekaranglah masanya kita bebas pada mereka. Mari kita bentuk bersama. Sebab Iran mengatakan itu tak boleh biar lagi Saudi menjaga Mekah. Maksiat berluasa di Arab Saudi. Daripada Madinah Saleh sampai ke Jeddah, mereka adakan pesta yang bercandah dengan Islam itu sendiri. Mari kita sama-sama Islam bersatu untuk mengambil alih Mekah. Iran kata semuanya itu. Berita tak sampai ke Malaysia sekali lagi. Sekarang masa kita untuk bebas pada mereka. Bebaskan daripada musuh Allah. Sebab mereka tidak akan rada pada kita. Falan taqda'an kalihut lehud dan nasura hatta tatabil betul. Mari kita bersatu kembali. Kita menentang mereka dan ini serangan Iran. Dan kita bebaskan Mekah daripada pengaruh mereka. Yang kedua, mereka gunakan drone Iran untuk attack negara Arab. Siapa dia? Israel. Kemudian mereka katakan Iran yang serang negara Arab. Iran kata kami tak pernah serang. Kami sayang yang kami serang adalah base tentera. Itu saja. Kami tak serang yang orang awam yang kena masuk dalam kat Dubai, kena dekat menara itu semua lagu Israel. Dia gunakan, dia curi, rupa dia buat kelon. Dia ada drone Iran yang jatuh di Israel, dia tengok modified, dia buat gambar yang sama dan dia serang negara Arab. Dia kata Iran dia serang. Sebahagian negara masih percaya itu Iran. Iran kata kami tidak. Wahai Saudi, kami tidak serang minyak anda. Yang serang minyak anda ialah Israel. Kamu kena faham. Sekarang termasuk perangkap. Saudi dengan UK termasuk perangkap. Memang termasuk perangkap lama dah. Masuk perangkap kali kedua. Dan mereka ingin menentang Iran. Saudi telah buka base Amerika baru di Taif. Saya baru balik ke Taif. Untuk serang dekat. Taif itu dekat dengan Iran. Taif tempat strategik. Tempat tanah tinggi. Tempat sangat strategik. Dan dengan serangan Israel ke atas minyak Saudi yang dia tuduh Iran lakukan, maka segera Saudi kata, marilah kita serang Iran dan dia serahkan Taif. Namanya adalah King Fahad Air Base di Taif, Malapetaka. Sekarang Arab pun berpasafah. Islam tak kalah serang Islam. Kata Menteri Luar Arab Saudi, Iran kalau dia Islam, dia tak serang Islam. Maksudnya Arab Saudi. Kata Menteri Luar Iran, Islam tak akan serang Islam. Yang kamu lupa tu Saudi serang 8 tahun kiamat tu siapa serang siapa? Yang beri base tentera untuk hancurkan Iran tu siapa? Bukan Saudi. Kena sebiji. Jawapan Menteri Luar Iran menggunakan mantik Al-Ghazali. Dia pakai mantik Al-Ghazali tuan. Baca Mihak An-Nazar. Saya 3-4 tahun kaji buku itu. Mihak An-Nazar. Qistas Mustaqim Al-Ghazali. Untuk mengambil mantik akhirnya di akhir hayat Al-Ghazali tinggalkan mantik dan tumpukan kepada Yaman Furiyal Latin. Dan Iran memberikan amaran, yang serang negara anda bukan kami, Israel. Sekiranya bila kami serang Amerika sekali lagi, kamu intercept kami punya roket, maka kali ini kami betul-betul perang kamu. Betul-betul kami akan perang kamu. Warning terakhir. Warning kami terakhir berseluruh negara Sunni. Sekiranya kamu sekat intercept kami punya roket, kami istilahkan kamulah musuh. Kamu sebahagian pada Israel. Dan kepada rakyat Palestin bersedia untuk mengambil pemerintah Tel Aviv. Kami serius. Israel akan berakhir. Dan firasat
Syekh Muhammad Yasir bahwa 2007 lah tarikh terakhir Israel. Barangkali lebih awal. Dan Iran mengatakan bahwa bersedia sekarang untuk ambil pemerintahan Tel Aviv untuk menjadikan kembali kepada Palestin. Dan Tuhan masih belum sedar lagi perkara ini. Berita yang terdapat saya pastikan daripada Gaza bahwa Bahrain dan Emirat akan diambil oleh Iran apabila mereka menyerang Iran, dan ini menjadi sebab. Ada satu gambar yang terdapat kita pastikan. Sekarang mereka masukkan di Lebanon. Lebanon yang kita tumpukan Iran dia berperang. Sebenarnya di Lebanon juga lebih hebat. Peperangan di Lebanon sudah masuk ke puncak sekarang. Dan rupa-rupanya Israel kalah di Lebanon. Bukan kalah, hampir kalah. Dan apa yang berlaku di sini ialah di Galilea juga. Tentera Lebanon yang disokong oleh Iran telah masuk dan menghalau sebagai tentera Israel. Maka kapal kebal atau kereta kebal Amerika telah hancur 100 buah dalam masa beberapa minggu ini. Dalam beberapa minggu peperangan ini, barangkali 20 hari, 28 hari ini, 4 minggu 100 kereta kebal Merkava yang disahkan mereka tak akan kalah. Sebab dia 3 lapis besi baja. Tetapi telah hancur. Di tangan, sebelum ini di tangan Hamas, sekarang di tangan Hizbullah. Dan ucapan yang diberikan oleh Menteri Luar Iran cukup menggetarkan. Ucapan dia, boleh saya ulang sekali lagi. That let me get one thing straight. Egypt is not our ally, like Panama is not our ally, Turkey is not our ally, Canada is not our ally, United States is not our ally. Turkey is a NATO member, Canada is a NATO member, United States is a NATO member. Egypt received billions from US. Mesir bukan kawan kita. Mesir musuh kita. Mesir menerima bilion itu sebab dia tutup Rafah. Tutup Rafah sebahagia perjanjian dengan Israel. Dia sanggup membunuh orang Palestin demi persahabatan dengan Israel. Itu disebut oleh Iran, bukan saya. Turki lebih sanggup berhubung dengan Israel dan Amerika daripada menolong orang Islam di Palestin. Di Malaysia, dia dikenal sebagai pejuang Islam. Di Timur Tengah, dia sebagai penyokong Amerika. Bukan saya kata, Menteri Luar. Tuan boleh bantah dia. Dia menggunakan mantik. Mihak al-nazab. Tak boleh dibantah. Kalau guna hujah Al-Ghazali, tak boleh bantah. Ingat sekali lagi, mihak al-nazar. Bahasa Arab klasik. Antara Mesir, Turki, dan negara-negara Sunni. Tidak ada satu pun yang bersama kita. Mereka bersama dengan Yahudi dan Amerika jadi sebuah Western country, Western world, the West oleh Menteri Luar Iran ini. Oleh sebab itu, takdir ilahi ketika dunia bersatu untuk hancurkan Iran, tiba-tiba Korea Utara, China dan Rusia menyatakan kami bersama Tuhan. Dia tidak minta, kami tak minta Tuhan. Kami tidak minta Tuhan bersama kami. Kami ingin berperang sendiri. Menang ataupun kami syahid. Lebih baik kami mati daripada kami menyerah diri. Kami ialah sejarah Parsi. 3,000 tahun sejarah ini. Sejarah ketika kami sebelah selatan. Sejarah kami ketika kami selatan. Di sinilah saintis Muslim telah muncul. Al-Razmi, Ibn Sina di Parsi. Atusi, Akashi, Ibn Zadeh. Sebut saja ulama juga, Imam Bukhari daripada Parsi. Bukhara itu di bawah Parsi satu masa dulu. Ibn Tirmizi, Ibn Muslim, semua daripada Parsi. Kami tak pernah tunduk kepada siapa. Sama ada saintis Muslim yang agung daripada Parsi, sama ada ulama Islam yang tak agung daripada Parsi. Kami tak pernah tunduk kepada siapa. Ahli hadis, hadisi kebanyakan dari Parsi. Namanya Uzbekistan di bawah Parsi. Uzbek di bawah Parsi. Satu masa dulu Empire Parsi yang besar.
Dan kebanyakan ulama kita di Parsi, kami tak pernah tunduk. Parsi tak pernah tunduk. Dan ini akibat kalau tutup. Kami tutup Homs. Dan esok lusa kami tutup satu lagi, yaitu bab Al-Mandeb. Di satu lagi. Di satu lagi genting, di satu lagi selat yang sangat penting. Kalau kami tutup dua ini, napas dunia akan tersangkut. Dan kami akan tutup Al-Mandeb. Tonton, ada dua, ada banyak tempat genting. Panama satu lagi. Jangan lupa satu lagi. Di Selat Melaka. Selat Melaka mengendalikan 23.2 million barrel peti. Jangan mamai. Dan sekarang sudah ada tanda-tanda yang tidak sehat. Filipina menyatakan sesuatu yang menggerungkan Sabah bumi kami. Now is the time. Sedangkan Marcos dengan Tengku Abdul Rahman telah menandatangani bahawa Filipina tidak mungkin menuntut Sabah lagi. Tetapi dia mungkin sekarang sebab ada orang di belakangnya. US telah masuk ke sini. Sebab dia kecewa dengan Selat Homs. Selat Melaka ialah kalang ganti. Apakah kita menuju kepada apa yang kita takut? Perang Dunia Ketiga. Sebab ada sesuatu dalam berita Iran yang menunjukkan pergerakan satelit yang tidak biasa di atas langit Iran. Ada sesuatu yang luar biasa, ini berita Iran yang diberi oleh China. China memberitahu bahawa harus berhati-hati, ada sesuatu yang tidak kena di atas langit Iran sekarang. Kita tak tahu apakah yang dimasukkan oleh China, tapi China mempunyai sistem satelit yang sangat powerful. Ada sesuatu yang harus dunia berjaga-jaga. Apakah dunia akan terpecah pada dua? Belak biru dan belak merah. Belak biru ialah diketuai oleh Amerika dan Yahudi. Belak merah dipimpin oleh Iran dan China dan negara Islam. Ada negara well defined, muzabzabin baina zalik. La ilaha ula wala ilaha ula. Tuan-tuan tengok yang mana? Apakah ini akan berlaku satu penerangan yang besar? Pergerakan di satelit ada satu yang mencurigakan, dan 25 buah kapal Rusia telah masuk Selat Hormuz. Menakutkan. Mereka juga mengirimkan tenteranya ke Hormuz, dan Rusia telah masuk 25 kapal minggu lepas. Dan mereka bercakap tentang nuklear sekarang. Bangsa bersatu telah bercakap tentang nuklear. Mereka telah memberi kemungkinan ada peperangan yang sangat menakutkan. Pengalaman Hiroshima dan Nagasaki tidak memberikan teladan kepada mereka. Oleh sebab itu, apa yang dibincang ini sangat menakutkan. Dan mungkin apa yang kita sebut tidak banyak yang kita sentuh sampai ini. Lebih lagi apabila Trump pergi ke Jepun, dia mempersendakan Hiroshima dan Nagasaki. Sedangkan ini contoh bagaimanakah tidak ada akhlaknya mereka menghancurkan anak-anak dan wanita, sebab tentera Jepun tidak berada di Jepun, mereka berada di Asia Tenggara. Dan itu tidak dilakukan oleh Amerika. Kalah Amerika, dunia kalah pada Jepun yang mereka sebut dahsyatis dalam masa 5 tahun. Kalah 5 tahun, bukan kalah sekali, tuan-tuan. Amerika, British, semua dunia kalah pada Jepun yang mereka sebut dahsyatis dan pendek. 5 tahun kalah. Dan mereka menang dengan cara yang paling tidak berdikar. Bom atom yang dilepas ke atas kanak-kanak dan wanita. Sama seperti mereka lakukan kepada anak-anak di Iran. Kemudian Trump pergi ke Jepun, perolokkan Hiroshima dan Nagasaki. Dan kata Iran, biar kami yang membela Hiroshima. Biar kami membela Hiroshima sebab Jepun lebih rapat dengan Israel. Kami tidak ingin peristiwa Hiroshima Nagasaki berulang kembali.
Apa yang berlaku ialah di Qom, bandar suci mereka, bendera Iran diterokai. Siapa terokai? Iran. Mereka naikkan bendera hitam. Ada sesuatu yang besar akan berlaku. Ada satu yang besar akan berlaku. Sebab Iran sanggup turunkan bendera mereka. Menaikkan satu bendera untuk seluruh Islam. Hitam warnanya. Ini dia. Karena saya tak sian ini. Apa maksud? Tak tahu. Tetapi Iran menstakkan 1 juta mereka bersedia dengan tentera mereka. 1 juta tentera yang kami bersedia dengan bendera hitam ini. Apakah mereka akan menukar bendera dalam peperangan ini? Kita tak tahu. Tetapi dinaikkan di bandar suci mereka. Dan sekiranya apa yang berlaku di Qobus, mereka masuk menceroboh. Sebelum peperangan darat berlaku, kami akan putuskan kabel internet di bawah yang menampung 17% aliran global traffic, yang menyebabkan negara Timur Tengah akan lumpuh. Amazon, Google, Microsoft akan hancur. Kami bagi amaran terakhir. Kalau kamu masuk, kami bersedia dengan 1 juta tentera kami. Dan kami akan padamkan electricity di seluruh negara Arab. Arab Saudi akan bergelak. Uang dalam bank akan hilang sebab database akan hilang. Yang kaya berbilion akan hilang uang mereka sebab bila database, elektrik tidak ada, backup tidak ada, hancurlah. Sebab kita bergantung pada electricity. Kalau derma sekarang, sebelum wang anda habis, amanah Iran. Sebab Israel telah bergelak. Israel telah gelap di mana? Tempat Arab Rabin telah pencawan mereka yang mengendalikan 7% elektrik di Israel telah lumpuh. Maka Israel bergelak sekarang. Yang ada 30%. Iran mengatakan betapa bodohnya Israel. Mereka menggunakan pencawang yang mengendalikan seluruh electricity di Israel menggunakan 2 pencawang saja. Bila yang utama kami hancurkan gelap seluruhnya, kita harus belajar. Tahun 80-an dulu, bila pencawang kita di Dungun rusak, satu Malaysia gelap. Iran mengatakan kami ada banyak pusat pencawang kami. Kalau dihancurkan 10 pun, kami masih ada lebih separuh lagi. Dan mereka kami bersedia untuk perang 30 tahun. Iran mengatakan kami bersanggup berjuang puluhan tahun lagi. Sama ada kami anas awi syahadah. Kami menang ataupun kami syahid. Dan perkara yang ditakuti, Israel mengatakan dia akan sekiranya kalah. Israel mengatakan sekiranya kami kalah, memang dah kalah. Kami akan hantar nuklear ke Iran. Dan Pakistan mencelah. Dan kami akan hantar nuklear kami ke Israel. Tuan-tuan, bila nuklear digunakan, tak ada orang menang. Bila nuklear digunakan, tak ada yang menang. Dua-dua kalah. Manusia dan kemanusiaan akan kalah. Ingat, bila nuklear digunakan, kedua-duanya kalah. Dan Rusia juga mengatakan, kamu bunuh nuklear, kami hancurkan kamu nuklear. Pulau British akan hancur. Dan sekiranya ada syaitan, nama nuklear Rusia adalah syaitan. Sekiranya syaitan jatuh di Liverpool, simulasi yang kami lakukan, hilang. Pulau UK tidak ada lagi dalam sejarah. UK hilang. Separuh daripada Perancis hilang. Tak ada siapa yang menang. Bila kami guna, Amerika guna pada kami, dua-dua kalah. Apakah ini berakhir dunia? Dan bekas panglima perang Amerika mengatakan, jangan sekali-kali libatkan dengan nuklear. Tak ada siapa yang menang. Tak ada siapa menang. Tak ada siapa yang dapat kalahkan Rusia. Tak ada siapa yang dapat kalahkan. Oleh sebab itu saya pesan kepada Israel, kepada Amerika, jangan sekali-kali libatkan nuklear. Jangan sekali-kali.
Sebab bila digunakan tak ada siapa yang menang. Dua-dua kalah. Yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Dan sekarang mereka yang beria-ria untuk menggunakannya. Mereka menghapuskan menggunakan berbilion uang untuk pergi ke mencari hidupan di Mars. Tetapi mereka menghancurkan hidupan di bumi. Alangkah bodohnya. Nak cari kehidupan di Mars, di planet Marikh, tapi mereka hancurkan kehidupan di bumi ini sendiri. Tuan-tuan, senjata mereka terakhir dan sekarang telah disebarkan, yaitu COVID baru. COVID baru siapa yang sebarkan? Sekarang sedang disebarkan. 20 buah negara sudah terlibat. Kita masih diam. COVID ini mematikan. Kita tahu dalam Spain yang merternak COVID ialah mereka sendiri. Mereka tuduh China. Bukan saya kata Palestine mata. Mereka sudah sebarkan perkara ini. Dan bahasa satu adalah bincangkan tentang penyebaran penyakit ini. Sebelum COVID berlaku, ketika saya pesyarah, pelajar saya belum negara, pelajar PhD saya bawa satu alat antibiotis. Di bantuan saya dia kata ini satu penyakit bau akan disebarkan dalam setahun negaranya. Tiba-tiba datang COVID-19, semua negara itu sudah ada antibiotis. Mereka ingin matikan hawa mereka. Yahudi ingin hancurkan mereka. Sebab mereka bukan Spanyol Zionis. Apa yang berlaku ialah kita banding dengan Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua, senjata mereka ialah bom atom di Hiroshima dan satu lagi senjata mereka adalah anthrax. Sekarang perkara yang sama mereka ulang. Mereka ada COVID, mereka ada nuklear. Dulu Perang Dunia Kedua, mereka bela anthrax. Anthrax ialah virus yang mematikan. Bela di mana? Portadown, England. Cadangan mereka ialah untuk lepaskan anthrax ini di mana? Di tempat tentera Jepun, iaitu di Singapura. Subhanallah. Allah lindungkan kita. Sekiranya Amerika menang, masih kalah selepas perang dengan Hiroshima dengan Jepun, maka kita akan hancur. Sebab mereka jangka untuk menggunakan anthrax di Singapura. Dan anthrax masih ada sekarang di Portadown. Tuan-tuan yang pergi ke England, pergi cari Portadown, masih anthrax disimpan di situ. Anthrax adalah senjata mereka terakhir yang mereka masih belum guna sampai sekarang. Dan mereka cuba untuk kesan anthrax. Mereka lepas anthrax di satu pulau di sebelah Scotland. Cari dalam Google, pulau apa? Selama 30 tahun tidak ada sembarang kehidupan di pulau tersebut. Dan lepas 30 tahun mereka ambil biri-biri kambing, dilepaskan di situ. Selepas mereka telah mematikan virus, mereka lepas ke kambing hidup. Maka lepas 30 tahun baru ada hidupan. Dan anthrax itu dijaga, dikukurkan di Singapura. Kalaulah bom Hiroshima dan Nagasaki tidak berjaya untuk mengadapkan Jepun, maka anthrax akan dilepaskan di Singapura. Ini perancangan mereka. Sekiranya dilepas Singapura, sampai hari ini kita tidak ada terus. Dan sekarang mereka ulang dengan COVID. Tuan-tuan, akhirnya Syekh Ahmad Yasir firasatnya mengatakan bahawa 27 ialah tarikh akhir Israel dalam sejarah yang dibadankan dengan tafsir dalam kisah bagaimanakah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun yang ditafsirkan oleh Syekh Ahmad Yasir. Mereka hanya boleh bertahan 80 tahun. Dan sekiranya tahun 1948 jadi asas kepada pembunuhan kepada Israel ialah negara yang mereka namakan Israel, yang akan berakhir pada tahun 2027. Ini ialah firasat daripada pemimpin Hamas yang telah pergi. Dan apakah ini hampir menunjukkan kebenaran? Sebab 2026 Israel telah kalah. Dan ini gambar yang lukis Israel sebenarnya telah kalah. Dan itu Iran mengatakan sila bersedia untuk ambil alih Tel Aviv.
Dari segi dasarnya, Israel telah berakhir. Dan tentulah berita ini dikatakan fitnah oleh sebahagian rakyat Malaysia. Saya tidak sebut daripada saya, tapi daripada perhatian geopolitik dunia dan daripada data yang kita bicara tadi. Sebab apa yang berlaku di Israel, Tel Aviv, di Haifa, di Beersheba, apa yang berlaku ialah di Ashkelon juga sama hampir dengan Gaza berlaku. Walaupun ada sakit-baki lagi bangunan, tetapi dari segi kekuatan Israel telah berakhir. Apa yang berlaku cukup menakutkan kita, betul. Marikh tempat tumpuan Amerika telah menunjukkan satu keadaan yang sangat luar biasa. Sekarang pusingannya sangat cepat. Apakah yang berlaku? Dan ahli falak melihat satu yang sangat mencurigakan. Pada masa yang sama, bulan telah menjauhi bumi sedikit demi sedikit. Bulan telah lari daripada bumi sedikit demi sedikit. Dan oleh sebab itu kita lihat musim yang biasa telah tidak berlaku lagi. Di Turki, sepatutnya musim spring tidak ada lagi snow. Tapi saya dipahamkan ada snow kembali. Maksudnya bahawa keseimbangan bumi kita telah lagi. Kepanasan yang berlaku sekarang luar biasa. Negara kita mengalami kepanasan yang sangat luar biasa yang tak pernah kita alami selama 60 tahun lepas. Dan ini semuanya menunjukkan bahawa kita berada di akhir. Dan setiap yang angkuh akan berakhir. Sama ada pemimpin besar atau kecil duduk sini, Allah memberikan ambaran A'udzubillahi minasyaitonir rajim kafalan akhulna bidzallih. Setiap mereka yang zalim yang disebut sebelum itu akan dimusnahkan dengan dosa yang mereka lakukan. Wa minhum arsalna alaihim hasiba, di antara mereka yang kami hantarkan dengan angin yang kencang. Wa minhum man akhadhathu sayhah, dan kami antara mereka yang kami musnahkan dengan suara yang kuat. Wa minhum man khasafna bil, dan daripada mereka kami tenggelamkan dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan dari mereka kami tenggelamkan laut. Wa makrullah wa ma tanzalidhum walakin kanu antum yazimun. Allah tidak menzalimi mereka, tapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Itulah barangkali pemimpin dulu dan kini yang zalim akan berakhir dengan nasib yang sama. Firaun, Haman, Namrus, dan pemimpin modern juga tidak kecuali sunnatullah lah sama. Dan akhir sekali, selamat hari raya, taqabbal minna wa minkum shalawat amal. Dan saya minta maaf kalau masa terlajat dan saya bercakap kurang manis dan provokasi pada tuan, tidak maksud saya untuk menghina tuan, tetapi sebagai untuk kita sama berfikir. Dan saya sering dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas personal us.